Siapa orangnya? Siapa orangnya? Yang pasti mempunyai penggemar dan juga pengikutnya sendiri. Bakat beliau ini dicungkil melalui satu platform pertandingan reality yang dilaksanakan secara online sebenarnya. Jadi melalui pertandingan yang disertai tersebut telah banyak juga menampilkan bakat-bakat baru yang mempunyai credibility mereka dalam bidang nyanyian. Betul. Jadi kita lihat siapalah dia. Kalau boleh sambil-sambil berjalan Datuk Karim menyanyi kali bisa ya. Supaya ada dengarkan sedikit suaranya. Sambil masuk orang ke set Rampai Pagi sambil menyanyi kali. Jadi kita tampilkan terus penyanyi yang kita maksudkan, pelangi artis of the month bagi bulan Februari, Eddie Zakri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan Edri. Inilah pertama kali saya melihat Edri saya berdepanan. Melainkan daripada hanya melihat di kaca TV melalui Bintang Set. Bintang Set. Itu dari musim yang kelima ya. Juara musim kelima. Jadi apa khabar hari ini? Alhamdulillah. Thank you so much RTV Rampai Pagi for having me this morning. I'm very excited to share this opportunity to interview kita semua. Alhamdulillah. Jadi walaupun ini kedengarannya klise, tapi kita ingin mengetahui bagaimana perasaan Edri apabila dinobatkan sebagai pelangi artis of the month bagi bulan Februari tahun ini. Sebenarnya Edri sejujurnya anda sangka actually bilanya akan dinobatkan sebagai artis of the month bulan Februari. And then at the same time rasa terharu and banggalah the fact that Edri dah pernah riliskan sebuah lagu yang patriotik, iaitu lagu Setia. Ia punya lirik pun sungguh mencintai pasal negara. So jadinya it's ngam lah dengan bulan Februari, which is tadi kan sambutkan tadi punya hari kebangsaan jutaan anak bulanan ni. So, dan selain daripada lagu Setia, ada lagi lagu lain juga yang sering dimainkan di corong radio Pelangi FM ya. Sekali lagi kita ucapkan selamat datang kepada Eddie Zakri, pasti kepada peminat-peminat yang menyaksikan Rampai Pagi hari ini. Orang nyaman hati, merasa gembira kerana kita ni hadirkan artis pujaan mereka. Baik, kita ingin mengetahui juga sedikit perjalanan seni Edri ya. Jadi sebenarnya bakat nyanyian itu seawal mulanya tu memang sudah ada dalam lingkungan keluarga ataupun sememangnya kerana minat. Okey, so kalau kan Edri ceritakanlah. Sorry, ini memang suara Edri ni. Kalau banyak orang fikir bukan bukan demam, memang ini natural. Okay guys. Jadi kalau untuk Edri dari Dami Pelang sudah sudah dalam exposure dalam bidang muzik ini, terutama sekali dalam music rock terutama. Growing up dari Damit, Endong Edri memang ada bawa exposure dengan lagu-lagu ini, lagu-lagu rock and everything. Jadi Edri memang lama sudah expose lah dengan lagu-lagu macam ni, dan bapa Edri sendiri pun dia dalam satu band dan dari awal sudah memang expose lah dalam muzik-muzik tersebut. Jadi bila Edri mula nyanyi itu pun as natural lah, adanya datangnya macam kalau bilanya ada keramaian keluarga, so Edri ada masa tu kira kan hiburan kalau keluarga biasanya karaoke. Jadinya awal sudah terekspos lah dan cuba menyanyi bersama dengan keluarga. Jadi kita melihat di sini sokongan itu memang sedari awal, sedari orang masih lagi kecil kerana sudah terdedah dengan muzik. Jadi kalau melihat daripada identiti suara tu, rasanya penonton yang baru menyaksikan pun boleh menebak barangkali itu apa genre muzik ataupun lagu yang lebih disenangi oleh Edri sendiri. Mungkin Edri dapat bercerita juga bagaimana juga awal mulanya boleh menyertai pertandingan yang membawa pengiktirafan sebagai juara. Okey, jadi masa tu Edri belajar menyanyi dan dengan latihan hari-hari buat latihan dan menyanyi. Edri memang telah develop lah apanya orang ada suara yang uniknya orang lagi. Jadi dengan itu Edri kena bagi macam semangat untuk mencuba dan ikut bertanding dengan Battle of the Bands dengan band ayah saya sendiri. And then ada juga bilanya datang ada satu pertandingan pencarian bakat
iaitu BS5 Bintang Search. Edri cuba-cubalah ikut cari nasib. Edri awal-awal nada lagi macam ada idea yang Edri tu macam ada chance. Pasalnya suara Edri ni lain. So bukan cuba-cuba lain sajalah. tapi unik. Jadi bilanya ikut, alhamdulillah dinobatkan sebagai juara. Dikritik pun oleh juri-juri yang hebat-hebat. Jadi itu pun sudah satu kemenangan bagi Edri. Nyanyi depan orang pun satu kemenangan bagi Edri sudah. Jadi memang sudah awal sebenarnya terdedah dengan bidang nyanyian. Mungkin boleh memberi kredit kepada ayah yang juga turut mendorong dari ayah dan ibu saya sendiri yang mempush Edri untuk mencuba. Dinyatakan tadi mereka ayah memiliki sebuah band. Correct. Kugiran. Kugiran. Apa namanya tu? Ia punya nama banyak tukar tapi masa ni kena jadikan Ozmaira. Dengan band ayah saya Ozmaira, dengan band adik saya sendiri ialah Niro. Jadi memang pencinta muzik sebenarnya. Yes. Adakah kerana terlalu terdedah dengan muzik band atau sebab itu barangkali muzik rock ataupun irama yang lebih rancak itu cukup melekat di jiwa Edri? Bagaimana? Ia punya, kalau Edri nang dari nama sudah minat lagu-lagu sedemikian itu, lagu-lagu rock apa. Tapi ialah walaupun sebagai seorang penyanyi yang rock, Edri masa ni kira mau berikan inspirasi pada anak-anak muda. Yang the fact that lagu-lagu rock ini ada stereotip yang Edri cuba ubah ia punya naratifnya. Dan itulah yang memang dalam satu keluarga Edri memang minatlah lagu-lagu tersebut. Macam lagu-lagu rock apa, yang band-band yang tadi 80-an. Yang Edri walaupun muda tapi itulah dia punya my soul is very 80s. Very 80s. Tua sebelum waktunya. Dewasa sebelum waktu. Tapi percaya tak Indah, anak-anak masa ni kalau kita perhatikan lagu-lagu tahun 80-an, 90-an itu lebih melekat di minda mereka. Kalau berbanding lagu-lagu pada zaman sekarang kan. Betul. Kalau kita ni lihat dari media sosial saja, banyak ni di antara mereka yang sudah kecil-kecil sudah membuat cover lagu. Tapi lagu-lagu 80-an. Yes, zaman milenial dan juga sebagainya. Tapi mereka ini generasi alpha. Itu memang sangat menarik lah kalau kita dilihat daripada perubahan zaman dan juga sebagainya. Tapi kalau dari segi penglihatan ataupun observasi Edri sendiri, bagaimana dengan perkembangan industri muzik tanah air di negara Darussalam pada masa ini? Pada masa ini actually ramai yang artis-artis yang timbul dan keluarkan lagu-lagu mereka sendiri. Walaupun Edri memang minat dalam bidang rock tersendiri, tapi artis-artis yang di Brunei sini pun they're very good at what they're doing. Contohnya genre rock, ada yang genre dangdut dorang sendiri, for example. So macam Edri memang suka apa yang Edri suka. So that's what I believe lah, macam sebagai seorang artis you have to minat dulu. And then bilanya kan masuk dalam industri macam ini, memanglah mesti sedia dengan mental criticism dari orang memang ada. Tapi yang penting tadi semangat dengan ada passionnya orang lagi. And then memang makin berkembang. Bilanya ada masanya datang untuk buat persembahan and everything di Brunei ini, itulah bilanya keluarnya bakat-bakat yang ada sebenarnya. Brunei banyak bakat actually. Benar. Banyak yang very talented. Betul. Baik, apa perubahan yang Edri rasakan setelah dinobatkan sebagai juara di salah sebuah pertandingan yang disiarkan melalui platform digital? Okay. So selepas menang sebagai juara, Edri rasa macam Edri mesti buat lagi. I want to do more. So ini bukannya titik nokta Edri. So I want to spread my wings lagi orang lagi. So untuk mengharumkan nama negara, I wish to share apa yang Edri ada, vokal Edri ini, bakat Edri ini to the world lagi. Kepada negara-negara jiran tani ataupun tu lebih explore lagi to the world. So bilanya orang tanya, ini penyanyi dari mana? Dari Brunei. Jadi mau mengharumkan lagi negara kita ni, negara tani sama keluarga. Betul. Dan biar orang menilai kerana bakat yang ada pada diri, tapi bukan kerana kenal siapa Edri berlatar belakangkan keluarga. Jadi mungkin boleh menyanyi sedikit. Belanjalah sedikit. Okay. So lagu baru yang Edri ada rilis ialah sebuah lagu yang ciptaan sendiri. Nah,
dikompos oleh ayah saya sendiri dan adik saya sendiri. Adik saya sendiri yang main gitarnya, ayah sendiri yang buat lirik dan compose the whole music, dan Edri of course lah dengan Edri bagi my own identity. Nama lagu tersebut ialah Biarku Sendiri. Ia adalah sebuah lagu yang mengkisahkan rasa patah cinta lah, kecewaan lah, dan moving on. Bilanya dah biasa cinta-cinta, dan bilanya putus cinta kan memanglah buat lagu. So ini adalah satu lagu, ia punya liriknya bagi verse lah saja. Boleh. Bicara kau dan aku di waktu kesedihanmu, menceritakan sengsara hidupmu dalam gagalnya cinta lalumu. Okey. Keunikan serak yang ada dalam alur suara Adriati. Kalau saya serak bukan tu lain. Itu ada sakit. Tapi kalau Adri serak itu berkualiti. Berkualiti, betul. Ada commercial value-nya. Thank you very Jadi secara keseluruhan memang lagu ini Biarku Sendiri ini dicipta oleh Adri dan juga dibantu oleh adik ya. Adik dan ayah sendiri. Ayah. So satu family punya Satu project. family, satu family punya projek. Seronok kalau punya keluarga yang punya minat yang sama, hobi yang sama dan juga sebagainya. Boleh sudah buka production ni. InsyaAllah, it's in the works. InsyaAllah. Ada, sudah planning Semoga lah. dipermudahkan. Dan tapi kan ingat je saya mengetahui kalau memandangkan Adri ni suka lebih daripada lagu rock dan juga sebagainya. Tapi Adri membesar mendengar lagu bagaimana yang sehingga sekarang ini walaupun sudah sukses, sudah berjaya, tapi masih juga satu lagu itu menjadi pendamping lah dalam hidup yang masih lagi didengarkan. Sebuah lagu. Okey, sebuah lagu yang mana-mana Adri pegang dari dulu sampai ni is sebuah lagu dari kumpulan Journey, iaitu Faithfully, dan adalah samalah dengan era yang tersebut macam Bryan Adams. Satu adalah salah seorang Adri punya idola, kumpulan Skid Row, kumpulan Whitesnake, Right Here Waiting, Rachel Marx. So kadang-kadang karangan ni memang kurang tahulah, tapi kalau sebagai right now penyanyi rock yang ada untuk Brunei right now, I encourage lah for macam artists or pendengar-pendengar muzik right now yang Gen Z, terutama sekali untuk kira explore muzik-muzik dalam 80-an atau 90s. Dia punya identity itu lebih dan lagi heartfelt. Betul. Antara sebab barangkali kenapa Adrian ni lebih merujuk kepada muzik 80-an kerana di situlah juga cita rasa ayah yang juga merupakan seorang band boy kan. Setuju kerana lagu-lagu bukan tadi nyatakan lagu-lagu sekarang tidak berkualiti. Masing-masing mempunyai persepsinya sendiri. Betul. Cuma lagu-lagu 80-an, lagu-lagu rock kapak istilahnya, dia mempunyai jiwa. Lagu itu mempunyai soulnya tersendiri. Begitu juga lagu-lagu sekarang. Tapi memang timbul persoalan, kenapa Gen Z masa ni, generasi Alpha masa ni lebih melekat dengan lagu-lagu zaman sebelum ini, berbalik semula. Dan hatta bagi mereka, bagaimana bagi Adri sendiri juga, adakah lagu-lagu pada zaman tersebut lebih mengajarkan Adri untuk menyanyi dengan lebih teknikal yang sempurna? Yes, bagaimana? Betul. Sebabnya bagi Adri, penyanyi-penyanyi pada tahun 80-an, contoh dalam rock kapak sendiri. Contoh-contoh penyanyi adalah penyanyi Aerosmith, penyanyi Whitesnake, penyanyi Metallica contohnya. Memang diorang ada identiti dan kekerasan diorang sendiri, tapi at the same time bagi Adri diorang ada message yang diorang akan disampaikan ada orang pada Ketanila sebagai pendengar. Dan the melody yang tersebut, lagu-lagu mereka cipta masa itu tidak dapat direplicate lagi sampai inilah. Right now kalau bagi Adri lagu-lagu masa ni memang trendy, memang lawa, tapi for me personally, of course Adri normally go back untuk kira membalance lagu masa ni, lagu masa dulu macam tu, supaya ada lagi punya ni lah. Nostalgianya lagi orang. Jadi mungkinlah untuk perancangan masa hadapan, sedangkan sekarang Adri ni sudah mengeluarkan banyak lagu, tapi apa lagi untuk penambahbaikan dan juga perancangan masa hadapan nanti? Okay, so perancangan masa depan, Adri actually ada lebih banyak lagi lagu in the works right now.
pembuatan lagu ni dengan ayah saya sendiri lagi, dengan adik saya sendiri lagi. Ada juga lebih 10 lagu kan dibuat, kan dirilis. And then at the same time, Adri ada juga projek recording dengan production yang luar negara. Iaitu salah satu hadiah saya iaitu buat lagu dengan kumpulan Ungu. Jadi itu pun coming soon, tidak lama lagi lah insyaAllah ikut. Tapi dalam proses sudahnya, perundingan, perbincangan dan untuk produksi saja barangkali ya. Betul. Tapi mungkin boleh bercerita mengenai dengan anugerah. Anugerah untuk lagu Biar Ku Sendiri. Memenangi pertandingan mencipta lagu sebagai sebahagian daripada sambutan Hari Harta Intelek Sedunia 2025. Ini merupakan anjuran Bruipo dan juga AGC. Dapat bercerita mengenai dengan anugerah ini. Jadi pada tahun lepas ya, macam batas saja. Tahun lepas Adri ada nampak satu advert dari Bru IPO iaitu Brunei Intellectual Property Office dan AGC, Attorney General Chambers. Diorang ada mengadakan pertandingan penciptaan lagu. Jadi Adri masa tu macam cubalah ikut. So ada sudah lagu sudah sedia, and then ayah Adri dan adik Adri memang cuba kompos sebuah lagu yang memang ada sudah, dan Adri ikutlah. Jadi dengan rezeki yang ada masa tu, alhamdulillah kerana nobatkan juara. Dan itu pun satu celebration atas World Intellectual Property Day untuk Brunei. The world lah masa tu. Alhamdulillah, satu permulaan yang baik juga. Jadi kejayaan demi kejayaan ini atas dasar adanya usaha yang berterusan diiringi doa dan juga dorongan daripada ibu bapa yang berterusan sehingga mereka cukup nampak kompak dalam satu keluarga yang cinta kepada muzik. Dikabarkan juga Adri bukan hanya menyanyi secara persendirian tetapi juga merupakan vokalis utama untuk kumpulan Nero, di mana gitarisnya merupakan adik Adri sendiri. Betul. Dan begitu juga untuk kumpulan Osmaira di mana ahlinya adalah bapa saya sendiri. Jadi bagaimana bekerja dalam satu pasukan? Dalam satu pasukan, dalam satu band siok sebenarnya. Sebabnya bilanya kami naik atas pentas, ia punya thrillnya, the fun, chemistry-nya tu dikongsikan. Bukannya dapat dirasa. Jadi bilanya kita ni enjoy bersama the guitarist, kita ni enjoy dengan semua rakan-rakan tani arah pentas satu. Tidak lagi ingaulah ia punya criticism whatever, tapi ia fun tu siok dikongsikan. Memang pasalnya kita ni semua dalam satu band itu memang minat dalam bidang muzik. Just enjoy to perform yang orang lagi. Memang sangat menarik lah. Kan kadang-kadang kalau kita ni sudah bersama dengan tim ataupun kumpulan yang mempunyai rasa yang sama, vibe yang sama, memang semua takut, nervous itu memang tidak lagi terasa kan. Kalau kita ni cakap mengenai dengan criticism, memang itu banyak. Memang itu banyak. Tapi kita tepikan dulu. Kita ni have fun dulu. Sampaikan apa yang ingin kita nyanyikan. Sampaikan kepada pendengar-pendengar kita, tapi criticism itu harus juga kita ni ambil untuk kebaikan lah diri kita ni lah. Dan mungkin sedikit pesanan lah untuk masyarakat yang ingin menceburi bidang nyanyian ini. Apa yang Adri ingin sampaikan? Baik, kalau untuk people out there wants to go into this singing dalam bidang nyanyian and everything, satu of course minat mesti ada, minat mesti ada, atau yang penting, dan bakat pun mesti ada. Kalau belum ada bakat, latihlah everyday, carilah salah seorang yang boleh mengajar. Atau yang pentingnya mesti ada open mindedness, mesti be open untuk to be very teachable. Sebabnya tadi orang-orang baru, banyak yang senior yang pernah sudah berlatih and everything, so we learn from dorang. And then of course salah satu lagi is mesti be humble to want more. Of course memang dalam bidang senior ni ia bukannya drastik from 0 to 100 satu, ia memang step by step. So bagi Adri, you got to be hardworking, you got to be humble, and learn and be open lah to basically to menerima
untuk pembaikan dalam Betul, suara. teguran, Teguran kritikan, and everything. ya. Kerana setiap teguran kadang-kadang ni tidak ada nyorang saja-saja. Memang ada sebab. Baik, ada request ni. Ada request. Mungkin ada salah sebuah lagu antarabangsa yang boleh dikongsikan, mungkin part chorus, salah sebuah lagu daripada kumpulan Aerosmith. Kerana suara Aerosmith. tu ada ciri-ciri penyanyi itu. Sebelum menutup Tira Rampai Pagi. I don't want to close my eyes. Yang tu, ya, saya dah. I have Sedikit that in mind. saja. Alright. Boleh. Alright. Yeah. This is for everyone. Ya. Siapa yang request ni tadi? Ada. Ada. Adalah tu. Biarlah rahsia. Okay. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. Jadi, Kalau kita lihat penyanyi asalnya memang belum pernah dengar secara berdepanan. Tapi mungkin inilah di antara salah satunya. betul ya. Jadi struktur suara yang unik itu mudah-mudahan akan terus dapat bertahan dalam bidang seni suara InsyaAllah. khusus di negara kita ini dan terus maju di bidang ke peringkat antarabangsa dan serantau. Terima Terima kasih Edri. Terima kasih banyak. Secara ringkas, mungkin dapat kita ni ya. suruh ucapan kepada peminat Edri dulu. Alright. ya. Alright. Ya. So kepada rakan-rakan Edri, keluarga Edri yang menonton pada masa ini, I want to say thank you so much for your never-ending support. Yeah. This is only the start for Edri. And thank you very much untuk RTB and Rampai Pagi and Pelangi FM juga untuk menobatkan Edri untuk jadi Artist of the Month for February. Definitely there will be more of me. So kalau yang dah tahu Edri, do follow me on Instagram and everything. And thank you so much for having me. Alhamdulillah. Semoga terus maju jaya kepada Edri. Thank you very much. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ya. Itulah dia Auda Edri, Pelangi Artist of the Month bagi bulan Februari 2026. Baiklah, Auda Rampai Pagi sudah pun berada di hujung rancangan dan Alhamdulillah terima kasih juga kerana setia bersama kami di rancangan Rampai Pagi Inspirasi Pagi Auda. Saya Umar Salamah dan juga rakan setugas. Sarina Yahya, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat. Menceritakan